Salam sejahtera. Kementerian ini merakamkan ucapan terima kasih di atas keprihatinan 9 ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli sepanjang pembahasan rang undang-undang perbekalan 2021. Saya akan menjawab ke atas pembahasan belanjawan ini di peringkat dasar mengikut 4 isu iaitu mineral, perhutanan, militan dan juga tenaga. Yang berhormat Pontian mohon kerajaan menggali khazanah bumi di Malaysia yang bernilai trilion ringgit dan mengaktifkan Majlis Mineral Negara. Hasil hutan wajar dibahagi dengan baik agar kerajaan dapat hasil yang maksimum. Tadi Ketua, kerajaan telah bersetuju untuk mengaktifkan semula Majlis Mineral Negara dan mesyuarat pertama dijangka akan diadakan pada penghujung tahun ini. Majlis Mineral Negara akan bertindak sebagai platform tertinggi melibatkan keahlian kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri di mana secara khususnya ia akan menjadi platform untuk menyelaras dasar dan menangani isu-isu berkaitan pembangunan industri mineral di negara ini. Pada masa ini, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli juga sedang membangunkan pelan transformasi industri mineral negara 2021 sehingga 2020 yang ringkasnya TIM 2021-2030 yang akan merupakan satu dasar utama bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri mineral dalam setiap rantaian nilai. Kementerian ini juga dalam tindakan melaksanakan pengezonan kawasan sumber mineral agar industri mineral dapat terus dibangun tanpa menjejaskan komitmen 50% daripada keluasan tanah negara dikekalkan sebagai kawasan berhutan diliputi pokok-pokok. Tuan Di-Pertua, mengikut perkara 74/2 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa hutan adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri yang mempunyai hak mutlak ke atas kawasan hutan. Kerajaan negeri juga mempunyai kuasa untuk mengeluarkan lesen mengambil hasil hutan daripada hutan simpanan kekal sebagaimana peruntukan seksyen di bawah bab 2 lesen Akta Perhutanan Negara 1984 Akta 313. Kutipan hasil hutan kepada kerajaan negeri diperolehi daripada pembayaran royalti, premium, ses, kompaun, kesalahan hutan, pampasan dan lain-lain cas atau fee. Penetapan kadar royalti, premium dan ses adalah mengikut ketetapan negeri masing-masing. Yang berhormat Sik memohon kerajaan memperuntukkan sejumlah 170 juta kepada kerajaan di Kedah sebagai pampasan susulan antaranya mengekalkan hutan simpan Ulu Muda sebagai kawasan tadahan air. Tuan Di-Pertua, kerajaan tidak menyediakan sebarang peruntukan khas kepada kerajaan di Kedah sebagai pampasan bagi pengekalan hutan simpan kekal. Bagi membantu kerajaan negeri melindungi dan menguruskan kawasan ini, Kementerian telah memohon peruntukan di bawah rancangan Malaysia ke-12 termasuk bagi menyediakan pelan tindakan pengurusan Taman Negeri Ulu Muda, pembangunan infrastruktur yang berkaitan, pembangunan modal insan serta peningkatan kesedaran masyarakat. Dalam ucapan belanjawan baru-baru ini, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 70 juta di bawah instrumen Ecological Fiscal Transfer of Biodiversity Conservation EFT sebagai inisiatif tambahan kepada kerajaan-kerajaan negeri untuk melaksanakan program dan projek bagi menjamin kelestarian biodiversiti. Kementerian Keuangan telah meluluskan peruntukan sebanyak 60 juta untuk inisiatif yang sama pada tahun 2019. Peruntukan ini diagih kepada kerajaan-kerajaan negeri melalui pemberian berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan hidup tahap. Kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri akan bekerjasama untuk meneroka pelbagai instrumen baru keuangan bagi mendapat dana konservasi termasuk melalui mekanisme REDD+. Tuan Ketua, saya menjawab juga pertanyaan jerantut yang mohon kerajaan memberi pengurusan taman negara kepada perbadanan-perbadanan yang diwujudkan oleh kerajaan negeri agar ia dapat ditambah nilaikan dengan aset-aset yang sedia ada untuk pengembangan ekonomi di satu-satu kawasan tersebut. Tuan Di-Pertua, taman negara diwujudkan bagi konservasi alam semula jadi, penyelidikan, pendidikan dan aktiviti pelancongan yang memberi faedah kepada masyarakat setempat. Terdapat beberapa kategori pentadbiran urus taman negara di semenanjung Malaysia di bawah kerangka perundangan yang berbeza seperti Akta Taman Negara 1980, Akta 22
Akta Taman Negara Pahang 1939, Enakmen Perbadanan Taman Negeri Perak 2001, Enakmen Perbadanan Taman Negeri Johor 1989, pengurusan Taman Negeri Pahang, Terengganu, Kelantan dan Pulau Pinang adalah di bawah Kerajaan Persekutuan. Manakala Taman Negara Johor, Endau Rompin serta Taman Negeri Royal Belum Perak diuruskan oleh kerajaan negeri masing-masing. Untuk makluman, pengurusan Taman Negara Pahang adalah tertakluk di bawah Enakmen Taman Negara Pahang 1939. Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, yang diperhitungkan ialah Official in Charge OIC kepada Taman Negara Pahang bagi mengurus konservasi hidupan liar, penyelidikan, penguatkuasaan, kawalan sempadan Taman Negara, infrastruktur dan juga penyelenggaraannya. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli mengambil maklum akan cadangan Kerajaan Negeri Pahang untuk meminda Enakmen Taman Negara Pahang 1939 bagi mengurus Taman Negara Pahang dengan baik dan sistematik dan berkesan. KETSA telah mengadakan perbincangan dengan Kerajaan Negeri Pahang bagi meneliti cadangan ini. Tadi betul, saya boleh habiskan ikut masa? Silakan. Tadi betul, saya ingin respon pertanyaan daripada Kemaman yang mohon kerajaan mempertimbangkan penambahan anggota penelitian khususnya di negeri Terengganu serta aset-aset yang sudah lama berkaitan dengan tugas mereka bagi menangani peningkatan kes-kes gangguan gajah liar yang telah mengancam keselamatan masyarakat setempat selain menyebabkan kemusnahan terhadap kebun ladang yang berhampiran. Dan betul, buat masa ini Jabatan Penelitian Negeri Terengganu mempunyai 106 pejawatan dan jumlah ini adalah mencukupi bagi menjalankan kerja-kerja pengurusan konflik hidupan liar. Jabatan Penelitian Negeri Terengganu mempunyai 24 buah kenderaan 4x4, 1 buah lori pengangkut gajah 5 tan, 7 buah bot, 4 buah motosikal bagi melaksanakan penugasan. Di samping itu, sebanyak 4 buah kenderaan 4x4 akan disewa bagi meningkatkan kapasiti pelaksanaan kerja-kerja pengurusan konflik hidupan liar. Jabatan Penelitian akan menumpukan skop tugas kaki tangan sedia ada kepada kerja-kerja pengurusan konflik hidupan liar di mana operasi penguatkuasaan kawasan perlindungan kaki tangan Jabatan Penelitian sedia ada akan dibantu dengan pelibatan veteran Angkatan Tentera Malaysia dan orang asing yang dilantik sebagai Ranger Hidupan Liar secara Contract of Service di bawah inisiatif Biodiversity Protection and Patrolling Program BP3 melalui Julai 2020. Seramai 18 veteran Angkatan Tentera Malaysia dan orang asli telah dilantik di bawah program BP3 ini pada tahun 2020 dan insya-Allah seramai 24 orang lagi akan dilantik pada tahun harapan tahun 2021 untuk membantu tugas-tugas penguatkuasaan di Terengganu. Selain daripada itu, sukacita saya maklumkan bahawa Jabatan Penelitian juga bekerjasama dengan PDRM, Jabatan Perkhidmatan Negeri dan NGO bagi melaksanakan penguatkuasaan bersepadu melalui operasi bersepadu Khazanah OBK. Yang Berhormat Selangau meminta kerajaan menyediakan peruntukan bagi merekrut orang asal Sarawak seperti kaum Dayak sebagai pemandu pelancong dan bagi mengawasi hutan-hutan di sepadan negara yang sekaligus mampu menyekat kemasukan pendatang asing tanpa izin ke Sarawak. Jadi betul, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli melalui Jabatan Penelitian, Jabatan Hidupan Liar dan Sarawak Forestry Corporation telah melaksanakan kolaborasi strategik dengan Polis Diraja Malaysia dalam melaksanakan OBK di Semenanjung, Sabah dan Sarawak untuk membendung kes-kes jenayah yang melibatkan pembunuhan haram hidupan liar. Operasi penguatkuasaan bersepadu yang dilaksanakan juga dapat mengawal kegiatan pencemburuan dan kemasukan warga asing secara haram serta memutuskan rantaian jenayah terancang yang menjadi ancaman kepada keselamatan negara. Selain daripada itu, operasi penguatkuasaan melalui Biodiversity Protection and Patrolling Program BP3 di Semenanjung Malaysia turut melibatkan 93 orang veteran Angkatan Tentera Malaysia dan 100 orang asli. Kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak 20 juta pada tahun 2021 untuk memperkasakan BP3 termasuk penambahan bilangan veteran Angkatan Tentera Malaysia dan orang asli. Setakat ini, pelaksanaan BPP 3 dan peruntukan disediakan hanya meliputi kawasan di Semenanjung Malaysia sahaja. Kementerian akan berbincang dengan Kerajaan Negeri Sabah dan juga Sarawak bagi mendapatkan perincian
untuk melaksanakan BP3 di negeri berkenaan dan memohon peruntukan tambahan pada tahun ini untuk tujuan berkenaan. Dan saya juga ingin menjawab pertanyaan daripada Yang Berhormat Kota Kinabalu yang memohon kerajaan menjelaskan apakah status pengambilan semula Sabah Electricity Sdn Bhd oleh kerajaan negeri Sabah, bagaimana pengagihan peruntukan 7 juta berkaitan program kecekapan tenaga dan tenaga diperbaharui dan berapa jumlah yang diagih kepada negeri Sabah. Jadi betul mengenai penyerahan kuasa bekalan elektrik dan Sabah Elektrik Sdn Bhd kepada kerajaan negeri Sabah, Kerajaan Persekutuan komited untuk meneruskan penyerahan tersebut dan Jemaah Menteri telah bersetuju untuk menubuhkan sebuah jawatankuasa pemandu dan jawatankuasa teknikal bagi memulakan rundingan dengan kerajaan negeri Sabah. Kita akan menentukan tembok-tembok rundingan tidak lama lagi. Bagi peruntukan 7 juta di bawah program kecekapan tenaga dan tenaga boleh baru, ini diperuntukkan bagi pelaksanaan program grant audit tenaga bersyarat dan pengurusan tenaga dalam sektor industri dan komersial. Program ini bertujuan membantu syarikat dan usahawan tempatan untuk menjalankan audit tenaga bagi mengatasi potensi penjimatan tenaga elektrik di premis dan pemasangan mereka. Dan seterusnya, melaksanakan langkah-langkah penjimatan tenaga bagi mengurangkan kos operasi mereka. Grant ini boleh dipohon oleh pemilik permit industri dan komersial yang menggunakan elektrik melebihi 3 juta kilowatt jam dalam tempoh 6 bulan berturut-turut. Jika diluluskan, penerima grant perlu melaksanakan inisiatif penjimatan tenaga dengan nilai pelaburan yang sama, iaitu melebihi nilai grant yang diterima. Kemudahan pembiayaan dalam bentuk grant bersyarat ini terbuka kepada semua syarikat dan usahawan tempatan yang berkelayakan di semua negeri termasuk di Sabah dan Sarawak. Program ini telah juga dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-11 dan beberapa buah syarikat di Sabah telah mendapat manfaat daripada program audit bersyarat ini. Akhir sekali, saya ingin menjawab soalan daripada Yang Berhormat Datuk yang mohon kerajaan mengambil perhatian dan serius terhadap masalah bekalan elektrik khususnya di Lahad Datu dan mencari jalan supaya masalah ini dapat diselesaikan bersama dengan kerajaan negeri Sabah. Jadi betul, bagi mengatasi masalah bekalan elektrik di pantai timur Sabah, Kerajaan Persekutuan telah mencadangkan pembinaan sebuah loji jana kuasa elektrik baru di pantai timur Sabah kepada kerajaan negeri Sabah, dan cadangan ini akan dibincangkan dengan kerajaan negeri Sabah baru dalam mesyuarat jawatankuasa perancangan dan pelaksanaan pembekalan elektrik dan tarif Sabah yang saya akan pengusikan tidak lama lagi. Selain itu, Kerajaan Persekutuan juga telah menyediakan peruntukan sebanyak 216 juta di bawah rancangan Malaysia ke-11 bagi kerja-kerja menaik taraf infrastruktur bekalan elektrik di Lahad Datu Sabah sebagaimana berikut. Pertama, projek menaik taraf pencawangan masuk utama PMU Dam Road. Projek ini dilaksana bagi maksimumkan penyaluran elektrik ke pantai barat dari pantai barat ke pantai timur Sabah dan dijangka dapat meningkatkan tahap perkhidmatan bekalan elektrik di kawasan Lahad Datu, Konak, Sempurna dan Tawau yang dijangka akan memulai operasi pada tahun 2023. Dan projek penambahan kapasiti di PPU Seri Perdana dan pembinaan PPU. Menteri, sikit. Kalawakan, kawan. Sekejap, sikit. Untuk menampung penggunaan bekalan elektrik baru di kawasan Lahad Datu, ia juga dijangka akan beroperasi pada tahun 2023. Ya, Menteri, beberapa tahun yang lalu ada satu proposal Southern Link dipanggil untuk menyambung elektrisiti dari Tawau ke Kalabakan. Saya mau tahu apakah status projek ini. Terima kasih. Sekalilah, Yang Berhormat Menteri. Jadi tentang program penyerahan SCSB kepada negeri Sabah. Tadi ada Yang Berhormat Menteri utarakan tadi. Tetapi adakah satu time frame yang disasarkan untuk penyerahan sepenuhnya ini? Terima kasih. Terima kasih, Tadi Ketua. Perkara ini perkara baru dibangkitkan. Walau bagaimanapun saya sebut bahawa keseluruhan projek-projek pembangunan di negeri Sabah untuk masa akan datang
akan diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa yang saya sebutkan tadi, yang akan saya perkongsikan tidak lama lagi, itu melalui jawatankuasa perancangan dan pelaksanaan bekalan elektrik dan tarif. Ia akan dibuat, projek-projek akan dilaksana hanya akan diberi keutamaan jika ia memberi kebaikan kepada rakyat negeri dan juga rakyat negeri Sabah. Soal penyerahan kuasa bekalan elektrik dan juga SSB ke negeri Sabah, kita akan adakan mesyuarat dalam jawatankuasa yang telah dibentuk oleh kerajaan, dan tentunya kita akan pastikan apa juga penyerahan yang akan dilakukan mestilah dalam keadaan yang cukup lengkap dan sempurna. Untuk itu, saya ingin maklumkan bahawa ia mengambil masa sedikit kerana banyak perkara yang perlu diperkukuhkan. Umpamanya penubuhan Suruhanjaya Tenaga Sabah, Siadah Sabah dan sebagainya, dan semuanya perlu dilengkapkan, disempurnakan, termasuk pindaan undang-undang yang berkaitan, sama ada undang-undang di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri Sabah. Oleh itu, banyak perkara-perkara yang perlu diperhalusi dan tentu ia mengambil masa sedikit untuk tujuan tersebut. Tuan Ketua, akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dan memberi pandangan dan juga teguran kepada komited ini. Kita akan mengambil semua pandangan-pandangan baik demi kepentingan rakyat. Juga saya maklumkan bahawa secara detail jawapan-jawapan saya akan dipaparkan dalam laman sawang Parlimen. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih.